semua macam dah Dengar Cikgu kena Puzi, apa? dengar. Okey. Tak apalah, macam ni lah. Kita buat. Ni saya ucapkan tahniah dan selamat taklimat petang ni. Terima kasih kepada Puan Ruth kerana berjaya mengadakan taklimat pada petang ni bersama dengan MS Riau. Okey, kemudian nak ingatkan semua ya, nak ingatkan iaitu tentang antara buku RPH. Banyak hantar lagi. Sebab ini adalah salah satu perkara yang mesti dibentang. Dengar, dia cakap ni. Iaitu RPH perlu dihantar ya, untuk kita bentang pada amanah nanti. Saya dah bincang dengan Puan Ruth dan juga yang mana Puan Ruth bentang tu telah diterima oleh Puan Guru Besar. Jadi perkara itu akan dibincangkan oleh Puan Ruth dengan ML nantilah. Jadi saya ucapkan selamat bertaklimat petang ni. Tak buang masa, saya serah baliklah pada majlis. Assalamualaikum. Hello, jalankan. Hello. Betul, okey, jalankan teruskan projek petang ni. Hello. Okey, terima kasih kepada ucapan tak clear kejap bunyi jahit jalankan. Okey, kita akan teruskan dengan Puan Rohana untuk LO dengan SC pada hari ini ya. Okey, sementara kita tunggu, saya akan paparkan dulu objektif pada hari ini untuk workshop 3 ya. Workshop kita yang last kali pada tahun ni 2020, workshop yang ketiga. Selepas workshop yang ketiga, cikgu akan ikut untuk 2 kali PLC. Okey, untuk workshop hari ini ialah akan berbincang tajuk struktur cooperative learning, iaitu struktur pembelajaran kooperatif. Dan cikgu boleh tengok di sini PowerPoint untuk objektif dan juga kriteria kejayaan yang akan dibentangkan pada hari ini. Kita akan terus. Okey, akan disambung oleh Puan Rohana. Kepada hello. Okey. Ruth, boleh kita tengok LO dengan SC kita? Okey, dah. Hello Ruth. Ruth tengok LO SC. Okey, ini adalah LO dengan SC. LO, objektif hari ini mengenal pasti struktur pembelajaran kooperatif bagi menggalakkan peningkatan dalam kemenjadian murid secara holistik. Okey, ini adalah objektif yang untuk hari ini, workshop hari ini, di mana cikgu akan mengenal pasti apa contoh ataupun kaedah yang kita nak jalankan. Okey, terutamanya dalam tempoh masa PKP ini ya. Jadi, kami akan perkenalkan beberapa kaedah yang sesuai digunakan. Okey. Kriteria kejayaan nombor 1, mengenal pasti dan menggunakan 4 prinsip ROPE dalam pembelajaran kooperatif.
Jadi seperti apa yang diterangkan oleh Puan Rohana tadi, rope ini, prinsip rope ni memang sangat penting. Okay. Untuk digunakan dalam pembelajaran ni. Dan nanti akan diterangkan lebih lanjut oleh Puan Arul dalam topik rope ini ya. Apa yang kita boleh buat dalam rope. Yang kedua ialah mengetahui cara atau teknik untuk menjalankan struktur pembelajaran kooperatif dalam tempoh normal baru. Okey, jadi ini ialah seperti apa yang kita akan cakap. Nanti kita akan kenalkan cara-cara dan juga teknik-teknik yang baru di mana sementara dalam tempoh PKP ini kita boleh mengamalkan jarak social distance ya. Dan juga kita boleh jalankan kaedah yang sesuai. Yang ketiga, mengaplikasikan struktur pembelajaran kooperatif di dalam bilik darjah. Selepas cikgu dah tahu cara-cara, nanti cikgu akan gunakan ya. Terutama pada observation yang akan datang. Okay, yang akan datang pada bulan 9 dan juga akan bersambung ke pertengahan bulan 10. Jadi cikgu boleh aplikasikan struktur yang sesuai yang mengamalkan penjarakan 1 meter di dalam kelas untuk dijadikan untuk membantu ya keberkesanan pengajaran cikgu. Okey, nanti akan diterangkan oleh Puan Arul dengan Ustazah Salamia untuk bahagian yang ini ya. Jadi cikgu boleh take notes struktur pembelajaran yang baru sebab yang cikgu yang tahu yang sebelum tu mungkin idea Raj, share and turn, okay, gallery walk. Tapi mungkin sekarang kurang sesuai kita nak jalan sebab kita kena aplikasikan jarakan sosial ya. Okay, jadi kita akan terangkan yang kaedah yang memang sesuai lah untuk nak jalankan dalam tempoh ini. Okey, jadi saya akan teruskan serahkan kepada Puan Siti Zalilah dengan kumpulannya untuk seterusnya berkaitan dengan CL structure ni berkaitan dengan SKPNG2 dan juga rubrik kompetensi ya. Okey, silakan Puan Siti Zalilah dengan Puan Ustazah Nur Syuhada. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum kita meneruskan aktiviti seterusnya, kita tengok dulu perbandingan pengajaran kooperatif, kolaboratif dengan SKPMG2, TSIP dan rubrik pencerapan. Okey, slide seterusnya. Okey, seperti mana yang kita tahu, tahun ni kita tak dapat buat LO. Jadi kita buat pembandingan LO1 dan LO2 tahun 2019 lah. Okey, sebelum tu saya nak ucap tahniah lah kepada cikgu-cikgu untuk kooperatif dan kolaboratif ni cikgu-cikgu dapat aplikasikan semasa LO1 dan LO2. Kita tengok untuk LO kooperatif dan kolaboratif ni kita merujuk kepada kompetensi 9 dan 10. Okey, untuk kompetensi 9 iaitu menggunakan struktur yang jelas, nampaknya LO1 kita hanya dapat min purata dia 2.79, meningkat kepada LO2 3.13 itu penambahan 0.34.
Untuk kompetensi 10 iaitu memberi peluang kepada murid untuk belajar secara kolaboratif dari minnya 2.97 ke 3.31 menunjukkan peningkatan juga iaitu 0.34. Okey, bermakna murid kita tahu, sebenarnya murid kita tahu apa kita nak buat kalau sebut SLS, CLS ni. Kalau sebut idea rush ke one to group, budak kita dah tahu kan. Okey, slide seterusnya. Okey, sekarang kita tengok apa ni average ni, kita tengok daripada warna merah dengan warna hijau tu, dia telah kalau warna hijau kat bawah kan LO2 tu warna hijau kat bawah, kita tengok dia melepasi garisan warna biru, garisan panjang warna biru tu establish, maksudnya ada peningkatan daripada LO1 kepada LO2. Okey, cikgu boleh nampak lah. Kompetensi 9 pun melepasi LO2, melepasi garis putus-putus warna biru, dan kompetensi 10 pun melepasi garis putus-putus untuk LO2. Okey, tahniah kepada semua guru. Okey, seterusnya kita tengok peratus. Untuk kompetisi 9, peratusnya LO1 63.9 naik kepada 77.9. Ini bermakna kita ada peningkatan lah sebanyak 14%. Untuk kompetisi 10 iaitu memberi peluang kepada murid untuk belajar secara kolaboratif meningkat kepada 88.2. Sebab kita tengok pun bila waktu LO dijalankan, masing-masing cikgu mengaplikasikan CLS dalam kelas, dan murid pun bila kita sebut share anthem, murid dah tahu. Bila sebut idea rush, murid pun dah tahu. Okay, one to group pun murid dah tahu. Tapi untuk norma baru ni kita tak boleh buat secara kooperatif. Nanti kita tengok apa yang akan disampaikan oleh Puan Aru dan rakan-rakan yang lain untuk CLS terusnya bagi norma baru. Okey, kita terus kepada SKPMG 2 dan slide seterusnya. Ini dia punya graf je lah. Kita tengok graf dia, yang warna hijau tu LO2, yang bawah tu LO1. Okey, saya untuk SKPMG 2 saya serahkan kepada Puan Nur Syuhada. Silakan, terima kasih pada semua. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sekarang kita pergi tengok pada SKPMG 2. Okay, dalam SKPMG 2 ni menceritakan tentang rubrik 9 dan 10 tadi di bahagian 4.4.1. Okey, dalam SKPMG tu ni dia terangkan tentang bagaimana kita berkomunikasi dan kita menjalankan aktiviti kolaboratif dengan murid. Okey, seperti mana yang kita tahu semasa PKP sekarang ni memang terhalang untuk membuat teknik tersebut. Tapi jangan risau, nanti kawan kita selepas ni akan terangkan macam mana cara untuk kita jalankan teknik yang baru mengikut norma yang baru. Okey. Slide seterusnya. Okey, yang seterusnya dalam SKPMG 2 ni 4.6.1 juga menjelaskan tentang macam mana murid melaksanakan aktiviti dengan berpusatkan murid. Kalau ikutkan pada SKPMG 2 ni tak ada perubahan apa-apa pun. Cuma kita punya teknik tu akan berubah lah. Teknik saja yang akan berubah. Tapi dia punya dia punya skema dia tetap sama. Skema mengikut pemakahan dia tetap sama dari segi cara murid tu berkomunikasi, cara murid tu berkolaboratif dengan berfikiran kritis dan kreatif. Macam itulah. Okay, dalam 4.6.1 ni nanti teknik tu pun kita dengar pada kawan kita seterusnya tentang CS structure, apa yang perlu kita buat untuk norma baru. Okey, slide seterusnya. Okey, dalam rubrik kompetensi ni
Rubrik ke-9 dan ke-10 ni kita nak pergi kepada skor 4. Untuk tahun ni kita tekankan skor 4 dan 5 lah. Kalau ikutkan kita punya peratus tadi yang Kak Siti Zalilah dah terangkan, alhamdulillah semua cikgu semua dah mencapai pencapaian establish kita ni. Okey, tapi nak meningkatkan lagi memandangkan tahun kita ni dah tahun yang keempat dan masuk ke tahun kelima, kita tekankan di skor 4 tu lebih kepada elemen rope tadilah. Macam yang Puan Ruth terangkan tadi pada setiap induksi tadi, rope tu kita dah tahu kan tadi macam mana. Okey, skor 5 pula kita buat contohnya macam idea rush pun boleh, contohlah. Kita kalau ikutkan nak gunakan kertas pas-pas tu dah tak boleh dah sekarang ni. Kita ada teknik baru. Okey, setakat ni itu sajalah daripada saya. Okey, kita dengar pada kawan kita yang seterusnya. Okey, baik, terima kasih. Puan Salamiah. Okey, terima kasih. Baiklah, terima kasih Puan Syuhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat sambung semula PLC workshop kita yang ketiga pada hari ini. Kebetulan pada hari Jumaat, hari yang barokah, moga-moga ilmu kita dapat itu semua adalah ilmu yang bermanfaat. Okey, untuk seterusnya seperti yang dikatakan tadi, okey, saya buka PowerPoint dulu. Boleh nampak ya semua? Okey. Seperti yang diterangkan tadi pada awal-awal perjumpaan kita tadi, Puan Rohana ada berteka-teki ataupun ada buat penyoalan questioning tentang apakah amalan yang kita perlu ataupun elemen yang utama dalam kejayaan pembelajaran kooperatif. Okey. Jadi ramai yang disebut ROPE. Betul lah semuanya. ROPE. Apa tu? ROPE. ROPE ya. Baik, seterusnya. Apa itu ROPE? Mari kita sebelum tu saya apakah itu konsep pembelajaran kooperatif, saya nak berkongsi sedikit apa itu konsep pembelajaran kooperatif. Iaitu asal perkataan daripada cooperative cooperation atau bekerjasama. Jadi saling bekerjasama dalam satu pasukan untuk mencapai satu matlamat yang sama ataupun mencapai satu sasaran yang sama. Okey ya. Konsep pembelajaran kooperatif merupakan satu kaedah pembelajaran dan pengajaran untuk mengembangkan potensi murid serta memberi kepercayaan kepada murid mengendalikan dan melatih rakan sekumpulan sama-sama menjaga dalam pelajaran mereka. Okey, elemen ROPE adalah elemen utama dalam kejayaan pembelajaran kooperatif. Okey, kita tengok. Yang pertama ialah respect. R iaitu respect ataupun dalam bahasa Melayunya menghormati. Ya, iaitu menghormati. Respect itu menghormati. Murid mempelajari skill interpersonal. Mereka meningkatkan kemahiran diri secara individu dan menghormati rakan sebaya mereka. Mereka kena tahu, mereka duduk dalam satu kumpulan, mereka tidak boleh mementingkan diri sendiri, mereka kena hormat kawan-kawan dia lain. Dan ciri-ciri yang kena ada pada murid yang mengikuti PDC ini ialah mereka mesti kena mendengar dan menjawab mengikut giliran, tidak boleh nak berebut-rebut, mengakses idea dan memberi sumbangan, masing-masing memberi sumbangan dan idea, memberi motivasi, bantuan serta memuji rakan sebaya. Dia kena push kawan yang lain, jangan condemn kawan, tak boleh. Dan murid berkongsi sumber informasi, pemahaman serta kejayaan dan kegagalan mereka. Mereka kena kongsi sama-sama, bercerita dan berkongsi sama-sama. Itu adalah respect ya.
saling hormat menghormati. Dan untuk perkataan yang kedua, O, ownership, dalam bahasa Melayunya hak milik. Apa itu hak milik? Okey. Murid akan mengetahui dan memahami bahawa mereka bertanggungjawab untuk memberi sumbangan masing-masing bagi memastikan kejayaan kumpulan mereka. Mereka mempunyai bahawa mereka mempunyai sumbangan terhadap kejayaan kumpulan. Maknanya dia orang tahu dengan sumbangan mereka akan menyebabkan kumpulan mereka mendapat kejayaan. Okey, kemudian semua murid dalam kumpulan perlu bertanggungjawab dan menunjukkan hak pemilikan bersama dalam semua situasi yang berlaku dalam kumpulan. Itu ownership ataupun hak milik. Kemudian kataan yang ketiga ialah P, positive interdependence. Okey, ataupun dalam bahasa Melayunya ialah kebergantungan positif. Apa dia itu bergantungan positif? Pergantungan positif ialah okey. Murid akan mempelajari bahawa apabila mereka berada dalam kumpulan, mereka bukan lagi keseorangan ataupun individu itu sendiri. Mereka tetapi ahli kumpulan tersebut. Jadi mereka ni perlu faham tiada siapa yang boleh berjaya secara perseorangan. Mereka perlu bersikap positif terhadap rakan serta diri mereka sendiri. Murid mempunyai satu sasaran secara kumpulan dan berusaha mencapai sasaran tersebut, ya. Jadi setiap murid mesti kena ada rasa kekitaan sama-sama, kena jalankan tugas sama-sama sebab kita nak masing-masing ada peranan untuk mencapai kejayaan ataupun mencapai sasaran yang dituju. Okey, untuk seterusnya, ya, equal participation, iaitu penyertaan sama rata. Murid akan mempertingkatkan keyakinan diri, self-confidence serta etika positif apabila mereka mengambil bahagian dalam kumpulan mereka. Semua murid mempunyai peluang yang sama apabila mereka melibatkan diri dalam setiap langkah pembelajaran kooperatif. Okey. Di dalam ni maknanya murid-murid membangunkan keyakinan diri. Mereka kena ada keyakinan diri sebab mereka dalam satu kumpulan masing-masing ada idea dan masing-masing kena yakin idea yang mereka sumbangkan itu adalah bermanfaat dan betul. Okey. Kemudian semua murid mempunyai peluang sama rata. Masing-masing tak bolehlah kalau dalam satu kumpulan tu misalkan tak ada 4 orang, asyik orang yang sama je kena nak bagi idea. Dia tak bagi orang lain, tu tak boleh. Tu tak adalah sifat dalam diri dia tu penyertaan sama rata, tak ada. Tak adalah root bagi dia ni. Okey. Okey, dan contohnya dia nak mencapai satu soalan. Dia semua murid nak menjawab soalan yang tu tetapi idea yang berlainan. Okey, ya. Okey, itu adalah elemen penerangan mengenai elemen root. Okey, seterusnya selama ini sebelum kita PKP dan ini kita punya amanah, sekolah amanah kita telah berjalan hari ini, tahun ini adalah tahun yang keempat dan CLS yang kita dah jalankan tu memang dah sebati dengan kita dan di antaranya seperti share entrance, kongsi bergilir, non-insult utara selatan, room and remind, kembara atau kekal, one to group, saya dua dan semua, idea rush, look, think and comment, ni semua adalah kita dah tak asing lagi nak gunakan aktiviti ini dalam kelas masa PDPC. Tetapi sekarang ni kita sedang melalui norma baru dan kita mungkin tidak boleh lagi, aktiviti ini mungkin tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Jadi kita ada sediakan aktiviti yang kita boleh guna pakai semasa PDPC dan semasa learning observation yang akan dijalankan untuk kita semua dimula pada awal September nanti. Jadi nanti kita tengok sama-sama apa yang kita boleh buat yang sesuai untuk
keadaan sekarang, norma baru ya. Okey, baik, untuk itu seterusnya saya serahkan kepada Puan Arul untuk menerangkan teknik-teknik pembelajaran norma baru. Dipersilakan Puan Arul. Terima kasih Kak Sal. Okey. Seperti yang kita melihat pada slide yang sebelum ni, untuk pembelajaran kooperatif kita memang ada banyak aktiviti seperti share and turn, idea rush, roam or remake dan sebagainya. Namun begitu teknik-teknik ataupun cara-cara tersebut tidak boleh ataupun kena di modify untuk digunakan dalam tempoh norma baru ini, kerana kita sekarang menggunakan penjarakan sosial, cuman murid tak boleh menyentuh dan sebagainya. So teknik-teknik ni boleh di adapt untuk norma baru. Okey Kak Sal, slide seterusnya. Okey. Okey, kita tengok golden chair ataupun hot seat. Okey, hot seat ni adalah di mana hot seat ni menggalakkan murid berkongsi informasi dan juga saling bertukar pendapat. So ini secara tidak langsung akan menggalakkan penyoalan. Okey, cara menjalankan teknik hot seat ataupun golden chair ni adalah guru akan memilih murid dalam kelas secara rawak. Okey, sebelum tu mereka kena sediakan kerusi lah, selalunya di hadapan kelas. So cikgu akan memilih murid secara rawak untuk duduk di kerusi, dan murid tersebut mestilah pakar ataupun mengetahui dengan lebih lanjut mengenai tajuk yang dibincangkan ataupun dibentangkan. Murid itu memang ada informasi lah. Okey, so pelajar ini akan menjawab soalan yang diajukan oleh rakan-rakan dia dalam kelas. So katakan for example murid ni dia mengetahui tajuk transport, pengangkutan dengan arif lah. So murid-murid yang lain akan bertanya mengenai tajuk yang murid ni bentangkan, dan pada masa yang sama pelajar juga boleh memberi maklum balas tentang pembentangan tersebut, dan rotation di mana pelajar itu boleh bertukar dengan kawan dia. So dalam teknik ini kita boleh lihat bahawa terdapat penjarakan sosial di mana murid tidak menyentuh dan sebagainya, dan mereka bertukar tempat sahaja. Okey, slide seterusnya. Okey, showdown. Okey, showdown ni, tujuan teknik ni ialah ia membuat kaitan lah dengan previous learning. Itu sesi pembelajaran yang lalu, dan benda ni showdown ni memberi peluang kepada murid untuk memberi pendapat mereka. Okey, cara melaksanakan teknik ni ialah guru memberikan soalan di dalam kelas. Okey, satu soalan. Secara umum dia memberikan soalan itu kepada semua murid di dalam kelas. Murid akan menulis jawapan mereka pada soalan tersebut. So katakan apakah for example lah, apakah what is the national flower, apakah bunga kebangsaan Malaysia contohlah. So murid akan menulis jawapan di dalam jawapan mereka. Kalau dulu kita gunakan idea rush, tapi sekarang kita tak boleh lah because jarak dia tak ada penjarakan sosial. So kita boleh gunakan showdown. Bagaimana kita adaptasi aktiviti ni adalah kita murid menggunakan papan mini whiteboard untuk menulis jawapan mereka dan menunjukkan jawapan mereka pada masa yang sama. So showdown ni something like idea rush, but dia telah berubahlah sedikit kerana penjarakan sosial. So lepas tu murid akan berbincang mengenai jawapan yang diberikan. Okey, seterusnya. Okey, think, pair and share. Ini adalah salah satu pembelajaran kooperatif yang biasa kita gunakan. Teknik ni ataupun pembelajaran kooperatif ni adalah supaya murid dapat menuju satu persefahaman di mana ia boleh menyurus kepada pemprosesan idea. Kerana murid dia akan berfikir dahulu, lepas tu dia akan berkongsi dengan kawan dia, lepas tu mereka akan berkongsi dalam kumpulan. So ni adalah di mana cara dia, guru memberikan soalan, mereka berfikir secara individu, lepas tu mereka berkongsi. So kalau dulu mereka bercakap,
kepada rakan mereka, mereka beritahu jawapan dengan jarak yang dekat. So sekarang ni kita boleh gunakan mini whiteboard untuk teknik ni, think, pair and share. Kita share, kita boleh gunakan mini whiteboard, dia boleh angkat jawapan dia dan dia boleh kongsi jawapan yang dia angkat tu bersama rakan dia. Lepas tu dalam kumpulan berempat mereka boleh berkongsi bersama-sama. Okey. Seterusnya, telling lies. Ini adalah satu teknik yang norma baru yang mungkin kita belum pernah gunalah dalam pembelajaran kooperatif yang sebelum ni. Telling lies adalah murid membuat hubung kait dengan pembelajaran terdahulu dan ia juga memberikan peluang untuk penyoalan. Contohnya, seorang pelajar dikendaki menyediakan beberapa pernyataan. Dia akan katakan dia menyediakan 4 pernyataan, tetapi dalam 4 pernyataan itu ada satu pernyataan yang salah. So, guru pula akan memilih murid. So, that means kalau ada 30 murid, 30 orang murid akan menyediakan beberapa pernyataan di mana setiap orang akan mempunyai satu pernyataan yang salah. So, guru pula akan memilih pelajar secara rawa untuk berkongsi pernyataan mereka. So, baki pelajar pula akan mencari pernyataan yang salah dengan memberikan sebab kenapa pernyataan ini salah, apa sebab dia dan sebagainya. Okey. Rasanya itu saja beberapa teknik yang kita boleh gunakan untuk LO kita yang akan datang bulan September. Kita boleh adaptasikan benda ni, this teknik dalam kita punya LO, di mana LO kita kali ini akan mengikut norma yang baru. Okey, itu saja daripada kami, Ustazah Salamia dan juga saya. Okey, saya akan serahkan kepada aktiviti seterusnya. Numi. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, kita akan teruskan dengan satu tontonan video terlebih dahulu. You just got your dream job at being an educator. Sitting at your orientation for new teachers, you start hearing all these words and phrases being used. Interactive, multiple intelligences, collaboration, accountability, differentiation, student-centered, and shared responsibility. Your excitement just turned into a feeling of anxiety. How are you going to implement all of these different terms into your classroom? Don't worry, I'm going to teach you about cooperative learning, which will help you meet the expectations of your new district. So you might be thinking right now, what is cooperative learning? It is learning where students are actively demonstrating their understanding, rather than students passing written tests as a sole factor. Okey, kita akan tayangkan semula video. Of knowing. Cooperative learning is a successful strategy where small teams that consist of students with different ability levels use a variety of learning activities to improve their understanding of a subject. Each member of a team is responsible not only for learning what is taught, but also for helping his or her classmates learn. This creates an atmosphere of achievement. The success of cooperative learning is based on 3 interrelated factors: group goals, individual accountability, and equal opportunities for success. The single most essential principle is that students must be taught how to participate in a group setting. Teachers cannot assume that students know how to behave in a group setting and must provide ample occasions for them to learn. Now I want to write down these 4 cooperative learning strategies that I'm going to review: fact or fiction, 4 corners, think, pair, share, and the team pair solo.
Fact or fiction is a strategy where students are instructed to write 2 true facts and 1 that is fiction. One student reads or shows their statements to their team. Teammates then discuss the student's statements and decide on which one is the fiction fact. Once the team agrees, the student reveals which one was fiction. This process continues until all team members have shared their statements, or time is up. 4 corners is when students are given 4 choices. Students record their answers to alleviate students from going with the crowd. The teacher designates 1 corner for each choice, and then students travel to their appropriate corner. Students then discuss the reasoning behind their answer. You may even find students changing their minds based on the rationales provided. Think, Pair, Share is an instructional strategy where the teacher stops lecturing or reading a text and asks students to think about a given question. Students then turn to a partner and share their response. After pairs discuss, you can call on a few to share their partner's responses with the class. This is a great way for students to build upon their active listening skills. Team Pair Solo works well for problems and concepts that students may have difficulty doing on their own. First, you have students work as a team to solve a problem or accomplish a task. Next, the team breaks into pairs and students work on either the same problem or a related one. Finally, the pairs break up and the students work individually to complete a related task. This is a great way to gradually diminish support for a student to achieve a task at an independent level. Incorporate these cooperative learning strategies into your classroom and you will see more student achievement and increased levels of student understanding. I want to end by challenging you to research some of the many cooperative learning strategies out there, which could include Jigsaw, Fishbowl, Showdown, and Gallery Walk. Thank you for watching, and you are now on your way to providing your students with opportunities to build the skills they need to achieve their dream jobs. Okey, Maan, daripada video tu tadi kita dapat tonton beberapa contoh CLS yang boleh diguna pakai dan juga boleh dimodify untuk kita gunakan dalam norma baru sekarang. Okey, kalau kita tengok tadi ada beberapa aktiviti yang ada persamaan dengan apa yang teacher Aru dah bentangkan tadi. Okey, contohnya tadi kalau tadi Aru gunakan istilah telling lies, dalam video tadi juga ada aktiviti telling lies tapi menggunakan nama yang lain, iaitu 2 facts and 1 fiction tu. Okey, itu juga aktiviti yang sama, cuma namanya berbeza. Selain daripada telling lies, ada juga nama yang menggunakan istilah 2 truth and a lies. Ada juga yang find the fib, guess the fib pun ada juga. Jadi itu adalah aktiviti yang sama, cuma nama yang berbeza. Okey, di sini saya nak lebih sentuh kepada aktiviti telling lies ni. Okey, sebab aktiviti kita nanti kita akan menggunakan CLS telling lies. Okey, untuk telling lies ni bermaksud guru akan beri murid, sama ada guru nak beri pun boleh ataupun nak suruh murid bina pun boleh. Okey, beberapa pernyataan. Jadi pernyataan ni bergantung kepada arahan guru, sama ada nak buat satu yang betul atau satu yang salah, ataupun boleh buat 2 yang betul, satu yang salah, nak buat 3, 1 boleh, 4, 1 pun boleh, terpulang kepada cikgu lah. Okey, tapi bermaksud dalam beberapa pernyataan tu perlu ada satu yang salah. Okey, jadi apabila murid melihat pernyataan yang diberi, okey, mereka akan membuat pilihan pernyataan mana yang salah berserta dengan alasan. Okey, kalau dalam keadaan norma baru sekarang, kita juga boleh buat dalam bentuk secara kooperatif, yang mana kita boleh libatkan mungkin secara berpasangan. Kalau nak buat secara berkumpulan mungkin agak susah, tapi kita masih boleh buat secara berpasangan dengan menggunakan medium mini whiteboard tu sebagai perantaraan. Jadi secara berpasangan murid sama ada bersama dengan kawan sebelah, meja sebelah ataupun meja belakang, boleh gunakan mini whiteboard tu sebagai medium untuk berinteraksi, untuk berbincang bagi memilih satu jawapan yang mana yang salah. Okey, itu kalau kita nak mengekalkan kooperatif dalam belajar lah.
Jadi apabila mereka dah berbincang, dah bersetuju dan mereka akan nyatakan pernyataan mana yang salah berserta dengan jawapan masing-masing. Jadi kalau kita beri peluang kepada setiap kumpulan sesuai berpasangan untuk menyediakan pernyataan mereka masing-masing, jadi akan ada banyak pernyataan yang akan murid boleh bina. Jadi di sini juga kita akan beri peluang kepada murid itu sendiri untuk menghasilkan pernyataan mereka sendiri berdasarkan mungkin tajuk-tajuk yang telah dipelajari ataupun apa arahan yang cikgu dah berilah untuk murid buat persediaan. Jadi di sini kita memberi peluang kepada murid itu untuk bertindak secara lebih berdikari, berpeluang untuk buat pernyataan sendiri. Untuk Thailand dia lebih ke pernyataan, dia bukan kepada soalan tapi pernyataan. Tapi pernyataan tu berpelbagai lah. Contoh kalau dalam bahasa Melayu, mungkin cikgu murid boleh bina beberapa ayat. Jadi dalam beberapa ayat tu akan ada satu ayat yang salah. Mungkin kesalahan tu dari segi kesalahan tata bahasa, sistem bahasa yang digunakan lah. Jadi murid kena pasti apa kesalahan tu. Sama juga macam pernyataan dalam matematik ke. Macam dalam sains pun sama. Beri pernyataan tentang apa-apa sifat yang ada dalam subjek sains. Jadi murid bina pernyataan sendiri dan rakan yang lain akan cuba mencari pernyataan yang salah. Di situ kita akan dapat lihat kerjasama antara murid dan juga peluang diberi kepada mereka sendiri untuk bina pernyataan tersebut. Itu antara aktiviti telling lies. Jadi antara pasangan tu nanti juga mereka perlu memilih satu pernyataan yang salah secara atas persetujuan bersama. Maksudnya mereka perlu bincangkan sehingga mereka berpuas hati untuk mencapai satu keputusan yang sama. Yang mana pernyataan yang salah. Jadi saya rasa itu tentang sedikit tentang aktiviti telling lies. Mungkin selepas ni kita akan buat aktiviti itu sendiri, mungkin cikgu akan lebih faham bagaimana untuk mengendalikan ataupun menjalankan aktiviti telling lies ni. Jadi saya rasa kita boleh teruskan kepada aktiviti kita yang akan diteruskan oleh Cikgu Hafizah Aisyah. Assalamualaikum dan selamat petang. Sekarang kita akan teruskan dengan aktiviti berkumpulan kita. Untuk aktiviti berkumpulan ni kita akan gunakan CLS Telling Lies. Tapi mungkin dah macam ada modifikasi sikit, tapi tak apa, kita cuba dulu sama-sama. Next. Untuk aktiviti kumpulan ni kita akan menggunakan aplikasi Jamboard. Sama juga macam workshop yang kedua hari tu, guna Jamboard. Jadi saya akan sediakan dua link. Saya akan pecahkan cikgu-cikgu kepada dua kumpulan. Bagi yang guna laptop, boleh terus klik link yang nanti akan diberikan. Bagi cikgu-cikgu yang menggunakan handphone, boleh klik juga link dan juga terus guna apps yang ada dalam phone cikgu. Next. Ini link yang pertama. Link yang pertama melibatkan kumpulan ML Puan Rutling, Puan Arul Mani, Puan Mariati, Cik Nur Islamiyah, Puan Salamia dan juga Puan Siti Zalilah. Jadi grup-grup ahli-ahli grup ML yang saya sebutkan ni boleh klik pada link yang pertama. Kemudian untuk link yang kedua melibatkan kumpulan ML iaitu Puan Rohana, Puan Nur Hayati, Puan Hafizah Aisyah, Puan Nur Atikah dan juga Puan Nur Syuhada. Cikgu-cikgu akan menjalankan aktiviti mengikut kumpulan ML masing-masing. Setiap kumpulan dibahagikan kepada page masing-masing. So tengok page masing-masing, isi pada page masing-masing je. Boleh baca arahan di page yang pertama. Baca arahan di page yang pertama.
Okey, arahannya lihat gambar yang diberi, baca pernyataan yang disediakan. Okey, untuk pengetahuan cikgu-cikgu, saya dah sediakan 2 pernyataan bagi setiap gambar. Salah satu daripada pernyataan tu mungkin salah. Jadi, cikgu perlu memberi alasan kenapa cikgu pilih pernyataan tersebut. Ya. Okey. Cara nak buat aktiviti ni, cikgu-cikgu gunakan sticky note. Okay, gunakan sticky note. Pada panel yang sebelah kiri tu, ikon yang keempat. Ada gambar macam text box tu. Okay, guna ikon sticky note tu. Okay, nak tulis apa? Yang pertama tulis nama cikgu. Nama sendiri ya. Nama cikgu, sebab kalau tak tulis nama nanti kita tak tahu siapa punya sticky note tu. So tulis nama sendiri, nama pendek je. Nama pendek yang boleh dikenali. Lepas tu nombor 2, pilih jawapan cikgu sama ada nak pilih pernyataan yang pertama atau yang kedua. Ingat ya, pilih pernyataan yang salah sahaja. Yang salah pada fikiran cikgu lah. Kemudian cikgu tuliskan dia punya sebab. Tuliskan sebab. Kenapa pilih pernyataan tu salah. Okay. So sekarang boleh cuba untuk klik link tu. Pastikan link yang betul. Dan cuba untuk tuliskan jawapan cikgu di page masing-masing. Okay. Saya bagi masa dalam 5 ke 6 minit. Okay. Okey, 5 minit dari sekarang. Okey, ada timer ya. 5 minit dari sekarang. Kalau siapa rasa ada masalah, boleh onkan mic ke, tanya ataupun drop komen dekat ruangan chatting pun boleh. Ingat ya, pilih satu pernyataan yang salah. Okey, nama aktiviti pun telling lies. So ini macam contoh. Kalau macam cikgu boleh senaraikan pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan gambar. Ada yang pernyataan betul, ada pernyataan yang salah. So sekarang kita nak anak-anak murid kita pilih yang salah sahaja dan suruh dia bagi tahu kenapa salah. Kumpulan Ecah link yang kedua. Kumpulan Ecah link yang kedua ya. Lagi-lagi siapa yang lost tak dapat link, tak tahu grup mana. Kalau rasa macam susah nak tekan enter, sebab bila kita tekan enter dia akan tukar sticky note baru kan. Cikgu tulis je nama Liana titik nombor 1 titik sebab apa. Dah macam tu. Pun boleh juga. Guna sticky note. Guna sticky note tu dia tulisannya cantik sikit lah. Dan senang kita nak bincangkan sekarang. Okay? Okay, grup ML ya
Kak Yati link yang ke satu. Link satu. Group ML Kak Yati link satu. Kenapa grup link ni gambarnya dah hilang? Banyak kumpulan gambar dah hilang ya. Cikgu dah buang dah gambar tu. Muka surat depan pun dah hilang. Pergi ke page masing-masing ya. Aduh. Okey, jap. Ini kumpulan. Siapa yang hilangkan Hayati punya? Kumpulan siapa dah hilang? Ajana punya kumpulan sana dah hilang. Kumpulan Rohana. Kumpulan Rohana dah hilang gambar. Macam mana nak tulis? Okey, jap. Saya try cari gambar balik. Kumpulan root link. Tadi gambar Cikgu bakal jangan lemam. sentuh gambar ya. Cikgu jangan sentuh gambar. Cikgu cuma letak sticky note saja. Okey? Letak sticky note. Banyak kumpulan yang dah hilang gambar ni. Ada yang tambah page lagi. Tak apa. No worries. Sekarang kita bincang apa yang ada. Tak apa, kalau cikgu dah hilang gambar, cikgu pergilah bilik ML yang lain ya. Cikgu buat bilik yang lain. Okey. Boleh. Yang pastikan dekat sticky note tu tulis nama je. Nama sendiri. Dan jangan pandang gambar kumpulan tu pula ya. Okey, kita ada 4, 3, 2, 1. Put, dah habis 5 minit. Nak tambah masa ke? Cikgu perlu saya tambah masa ke untuk cuba isi mana lagi Jamboard yang masih ada gambarnya dan juga statementnya. Okey, tambah masa. Nak tambah lagi 5 minit. Boleh? 5 minit ya? Okey, cuba cari je dekat page mana yang rasa ada gambar, ada penyataan dan boleh drop komen lagi kat situ. Jangan padam gambar ya. Okey. Pergi je yang mana-mana pun tak apa. Okey, saya tambah lagi masa 5 minit. Okey, kalau dalam situasi sebenar macam dalam kelas, aktiviti telling lies ni dalam proses cikgu-cikgu sedang berdiskusi lah dengan anak murid. Tanya dengan anak murid kenapa pilih penyataan tu sebagai salah. Okey. So di samping kita mengapplykan CLS telling lies ni, kita juga telah menggalakkan anak murid kita bersoal jawab semasa PDPC dijalankan. So kat sinilah peranan cikgu-cikgu untuk tanya pelbagai jenis soalan, soalan tertutup, soalan terbuka. Okay? Ni sekarang ni tengah macam berdiskusi lagi lah. Kalau dalam kelas tu, kalau rasa penjarakan sosial tu boleh diamalkan, okay, boleh minta perbincangan berdua. Mungkin berdua lah, berempat tak boleh kan? Berdua, bersebelahan meja. Murid masih duduk di meja masing-masing, tapi
masih boleh berbincang, ataupun satu meja tu kita kan sekarang duduk menghadap seorang-seorang kan, boleh pairing dengan kawan belakang. Jarak sosial saya rasa masih boleh dikekalkan 1 meter, sebab antara murid dengan murid kalau duduk berdepan masih boleh kekalkan jarak selamat tu. So bolehlah berbincang secara berdua. Tapi kalau rasa keadaan tu tidak mengizinkan, mungkin boleh tanya seorang-seorang kenapa dia pilih statement tersebut. Ya. Okay, grup Teacher Arul ni ada 2 orang je tulis. Boleh pergi ke link yang pertama, ada grup Teacher Arul, siapa yang nak drop komen, boleh. Masih ada banyak lagi ruang dekat grup Teacher Arul ni. Okay. Okay, grup Kak Mariati ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ada 5 komen so far. Grup Nomi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ada 7 komen. Kalau rasa sticky note tu, bila dah paste sticky note tu terlalu kecil tulisan dia, boleh besarkan. Boleh besar. Boleh drag, besarkan kotak sticky note tu, dia jadi besar lah tulisannya. Okay. Okay, grup Nomi, ada dah komen. Untuk grup Kak Salamiah, baru ada 2 orang yang drop komen. Geng-geng yang lain dia tak ada ke? Tak percaya ke nak masuk? Grup Kak Yati. Grup Kak Yati. Sekejap ya. Grup Kak Yati. Link yang kedua. Grup Kak Yati link yang kedua. Ada tak? Ke dah hilang dah sebenar gambarnya? Oi, banyak dah hilang ni. Tak apa. Okey. Ingat ya cikgu, pilih kenyataan yang salah. Tak kisahlah, tapi kalau sebab kita sekarang ni tengah untuk slot telling lies, so memang kita pilih kenyataan yang salah lah. Dan kita nak cuba bahaskan nanti. Okey, masa tinggal berbaki 15 saat. Rasa dah hilang kena COVID mungkin. Tak apa yang tak dapat masuk tak apa. Tak apa nak buat macam mana kan. So boleh tengok je pada paparan nanti. Okey, sekarang masa dah tamat. Dah. Okey, sekarang kita tengok. Kita tengok pada paparan. Apa yang ada ni? Okey, sekarang kita akan tengok pada page grup Nomi. Okey. Pada grup Nomi iaitu link yang pertama. Grup Nomi. Okey, semua orang tengok Kalau siapa yang gigih tulis dengan tangan tu saya suka. Okey, untuk grup Nomi saya nak minta siapa bentang sikit, cerita sikit. Okey, saya nak minta Kak Zalila. Boleh tak cerita sikit? Kak Zalila Zainal Abidin. Cerita sikit apa yang Kak Ella tulis. Kenapa pilih statement tersebut? Kak Ella boleh onkan mic. Ella, Echa. Okey Kak Ella. Sekejap. Statement dia, apa dia? Sebab kecil tak nampak. Boleh besar kan? Mana dia? Okey, boleh besar kan? Statement dia, pencemaran ini tidak boleh dielakkan. Ada sepokok tu, lepas tu penuh dengan sampah sarap tu.
Okay. Dia sebenarnya boleh dielakkan sebab dia ada banyak cara. Contohnya dibakar dalam incinerator. Boleh jalankan aktiviti kita semula. Lepas tu yang lain-lain tu macam Romza dia buat menjalankan aplikasi pengurangan dan penggunaan beg plastik, straw, plastik. Dan Sekejap. Tadi Kak Ella ada sebut apa incinerator? Incinerator tu apa? Incinerator tu apa? Incinerator ni akan Hello Kak Ella. ada okey Muzaini jelaskan. Okey. Oh, pas dekat Kak Muzaini dah bincang Okey, boleh. Kak Muzaini nak kupas boleh. Okey. Pandai je. Korang dah sebelah. Okey, Kak Muzai boleh jelaskan sikit, boleh sambung. Incinerator tu. Incinerator. Dekat Bangkok dah ada dah. Dekat mana? Bangkok. Dekat Bangkok? Dia adalah satu macam kilang lah, tempat untuk proses sampah yang dibuang secara terancang, dia akan dibakar. Tapi tidak menyebabkan pencemaran udara. Dia bakar dalam satu kilang lah. Macam tu lah. Tertutup. Udara tertutup. Okey. Ini perkataan baru, ilmu baru. Okey, bagus. Thank you. Okey, thank you untuk Kak Muzai dengan Kak Ella. Macam ni pun saya pun dah first time ni dengar perkataan incinerator. So nanti waktu cikgu-cikgu nak bersoal jawab ataupun waktu anak murid terangkan kepada cikgu bolehlah bersoal jawab directly macam tu. Mungkin soalan tu bukan keluar daripada cikgu sendiri, kawan-kawan yang lain pun mungkin akan bertanya. So dekat situ cikgu boleh ataupun murid tersebut boleh memberi respon kepada soalan-soalan yang kawan lain utarakan. Okey. Selain daripada itu, dekat mana ownership tadi? Tadi macam Kak Ella dengan Kak Muzai. Mula-mula macam Kak Ella dia dah terang sikit, tapi lepas tu macam ada dia bagi peluang juga kepada rakan dia untuk teruskan penerangan. So dekat situ kita boleh lihat juga konsep kebergantungan di antara ahli kumpulan tu semasa CLS Telling Lies ini dijalankan. Okey, next kita cuba tengok grup lain pula. Grup mana ya? Grup grup Kak Salamiah. Grup Kak Salamiah masih di link yang pertama. Page yang berapa ni? Page yang ke-6. Grup Kak Salamiah. Sekejap. Semuanya memilih penyataan nombor 1. Saya nak minta Afi. Afi ni Afiah ke? Afiah, please. Afiah ada tak? Afiah boleh tak terangkan sikit apa yang Afiah dah tulis ni? Boleh onkan mic. Afiah ada tak? Tak ada? Kalau tak ada Afiah, kita pilih Kak Faiza lah. Boleh tak Kak Faiza? Kak Faiza ada tak? Boleh onkan mic Kak Faiza, cerita sikit kenapa Kak Faiza pilih penyataan nombor 1. Kak Faiza ada tak? Ada. Ada, alhamdulillah. Boleh tak terang sikit kenapa pilih penyataan tersebut?
Okey, pilih nombor 1 sebab rasanya kita tahu kan yang penerbangan antarabangsa tu tak wajar untuk dibuka. Sebabnya kita tengok yang kes terbaru tu lah. Tu je lah yang tu kita takut lah penularan atau apa ni COVID-19. Itu Kes, je. jap saya nak tanya. Kes yang terbaru tu Kak Faizah merujuk kepada kes kluster yang mana? Kenapa nak kaitkan dengan penerbangan antarabangsa? Sebab bila buka tu daripada luar lah yang COVID tu merebak, bukannya dari tempatan. Oh, okey. Okey. Boleh diterima jawapan tersebut dan okey. Ada tak sesiapa lagi nak tambah ulasan ke? Kalau ada sesiapa lagi nak tambah ulasan, boleh drop dekat komen pun boleh. Okay, next kita tengok link yang kedua pula. Link yang kedua grup siapa ya? Okay, grup Hafizah Aisyah. Okay, grup Hafizah Aisyah ni. Kejap, saya nak tengok siapa yang saya nak suruh cerita sikit. Banyak pula grup Hafizah Aisyah ni. Okay, saya nak minta Ana. Ana ni siapa? Pilih satu sebab nanti boleh mati. Siapa yang boleh mati? Siapa Ana di sini? Ana, sila munculkan diri anda. Boleh onkan mic. Ana, mana Ana? Aziana ke? Rohana ke? Hello, Ana. Ana ada tak? Aduh. Ana, sila jangan menjawab. Ada. Ana, Kak Ana. Ana mana ni? Kak Ana lah. Kak Ruhana. Kak Ana, boleh. Kak Ziana, boleh. Saya dah pilih ni sebab apa? Sebab nanti boleh mati. Boleh tak Kak Ana cerita sikit siapa yang boleh mati? Tertariklah dengan Sebab suruh pilih yang sebab kena apa pilih yang tipu lah, yang lies kan. Jadi Betul. kalau yang lies dia kata ikan ini selamat untuk makan. So kalau ikan tu dah terbungkang macam tu kita makan dengan kita terbungkang. Maksudnya Kak Ana masukkan yang boleh mati tu orang lah, orang yang makan ikan tu lah. Dengan Kak Ana dengan ikan tu mati. Kan siapa yang mati. So okay. Terima kasih. Okay. Kalau kita tengok respon yang Kak Ana bagi tu, respon yang Kak Ana bagi tu actually dia sama je. Tapi disebabkan ayat dia boleh menimbulkan beberapa persoalan mungkin pada kawan-kawan dia ataupun pada cikgu sendiri. Jadi kita boleh bangkitkan ataupun kita boleh pilih murid tersebut untuk dia cerita kenapa dia tulis ayat macam tu. Ini pun salah satu cara untuk cikgu-cikgu pilih siapa yang boleh memberi respon pada statement ataupun pada ayat yang telah dia nyatakan kepada kawan-kawan dia dan juga cikgu dia. Okey, di sini juga sesi soal jawab boleh berlaku sebab yelah ayat dia macam quite blur juga kan, tak nampak dengan jelas. Siapa yang boleh mati? Orang yang makan ke, ikan yang mati ke? So kita boleh pilih ayat ataupun statement yang boleh dijadikan tajuk perbualan ataupun tajuk perbincangan pada gambar tersebut. Okay, last kita nak pilih siapa pula? Grup yang mana? Grup Kak Atikah ke? Syuhada ke? Cuba tengok grup Atikah, Kak Atikah. Grup Kak Atikah, sama gambar. Gambar lemang ada tak? Gambar lemang page, grup Kak Rohana gambar lemang.
Tadi link yang pertama gambar lemangnya udah hilang. Dengan statement-statement pun udah hilang. So ini ada gambar lemang, grup Kak Rohana. So saya akan pilih saya akan pilih siapa ya untuk cerita sikit. Wow, Ana ni ada di mana-mana. Baik. Okey. Saya akan pilih siapa? Okey, kita akan dengar sedikit ulasan daripada Kak Dina. Sebab ada nampak sisi Cikgu Latifah kat situ. Kak Dina. Kak Dina kat mana Kak Dina? Ustazah Madina. Ya, ada. Alhamdulillah. Okey, cerita sikit. Di komen je ni. Grup lain. Tak apa, tak kisah. Cerita sikit, kenapa pilih pernyataan tersebut? Okey. Pernyataan lemang ni sebab kita dah rasa kan sisi Cikgu Latifah. Lemang dia memang sedap lah. Sebenarnya Kak Dina ni pilih pernyataan yang pertama ke pernyataan yang kedua? Nombor 1. Kak Dina pilih Nombor 2. Nombor 2. Okey. So maksudnya Kak Dina tak bersetujulah dengan pernyataan yang kedua tu sebab? Sebab dengan gas boleh selain daripada kita bakar dengan tradisi, kita boleh inovasi inovasi dengan cara lain lah buat lemang. Okey. Maksudnya guna inovasi untuk cipta cara lain selain daripada membakar secara terbuka, nak bakar lemang ya. Betul. Macam Kak Fah ada punya lemang yang sedap tu kan. Okey. Thank you. Okey, betul ya. Okey. Tadi kita dah dengar perkataan inovasi kan, inovasi. So nanti cikgu boleh gunakan untuk perbincangan seterusnya ataupun soalan lanjutan seterusnya boleh dikaitkan dengan inovasi. Okey, saya rasa itu sahaja untuk slot Jamboard kita. Ada yang nak tanya apa-apa ke? Kalau nak tanya apa-apa, boleh drop komen dekat ruangan chatting. Ke tak faham ke macam mana Tellingwise ni boleh kita jalankan dalam kelas ke? Boleh drop dekat ruangan chatting ya. Kalau tak ada apa-apa, Tellingwise endingnya macam mana? Okey, endingnya dia sepatutnya selepas dah masing-masing kemukakan statement, mereka sepatutnya berbincang dan memilih satu statement sahaja dan bersetuju dengan sebab yang sama untuk ahli kumpulan tersebut. Okey? Mesti ada perbincangan. Jadi maksudnya mesti ada sepakatlah kumpulan tersebut memilih statement yang mana sebagai jawapan bagi kumpulan mereka. Macam tu. So nanti end sekali masing-masing setiap kumpulan ada satu jawapan sahaja. Saya dah menjawab ke soalan Kak Latifah? Okey, dah menjawab. Alhamdulillah. So, saya teruskan dengan slot yang seterusnya yang akan dikendalikan oleh Kak Atika. Terima kasih. Okey, baiklah, workshop kita pada petang ni dah nak hampir dekat penghujungnya. Jadi untuk menilai sejauh mana cikgu mengikuti dan memahami workshop pada hari ini dengan baik, jadi pihak kami telah menyediakan satu quiz untuk cikgu-cikgu semua. Kita akan jalankan quiz sebentar lagi. Jadi diingatkan untuk quiz ni, penilaian markah adalah berdasarkan kepada peserta yang paling cepat menjawab dan jawapan tersebut mestilah betul. Maksudnya siapa cepat jawab dengan jawapan betul, maka akan lebih banyak dan ranking akan lebih baik. Jadi semua cikgu mesti join tau. Okey, jadi bersedia. Okey, sebelum tu
Diingatkan ada beberapa soalan yang memerlukan cikgu untuk pilih lebih daripada satu jawapan. Mungkin dia minta 2 ke 3, jadi cikgu kena baca dengan teliti dan boleh tandakan lebih daripada satu. Tapi bukan semua soalan. Dia ada macam checkbox. Okey, saya harap cikgu telah bersedia sebab Puan Rus akan onkan kuis ni sebentar lagi. Okey, sedia ya? Okey, link telah bagi. Jadi cikgu boleh klik pada link di dalam dan cikgu joinkan ke dalam Quizlet. Okey. Okey, saya dah nampak di sini. Dah ramai dah join. Okey, ada 14 cikgu, 15, 16, 19, 20. Kita akan tunggu 1 minit ya. Lepas 1 minit, bas akan jalan. Okey, cepat sikit. Cikgu boleh klik pada link di dalam ruang chatting Google Meet. Okey, kita dah ada 25 orang. Okey, saya masih lagi menunggu. Kali ini kita akan bagi hadiah, walaupun hadiah tak begitu mahal, tapi juga merupakan satu perhargaan daripada kami untuk cikgu lah. Tapi bukan untuk semua ya. Jadi cikgu kena berlumba-lumba. Berlumba-lumba untuk mendapatkan hadiah yang kecil lah. Bukan kata hadiah yang besar. Okey, ada 30 orang. Kita tengok peserta kita sebenarnya ada 71. Jadi saya masih menunggu. Cikgu klik pada link yang saya bagi di tepi ya. Okey, cikgu boleh gunakan handphone boleh, komputer boleh. Apa-apa device ya, dia boleh masuk. Tapi cikgu kena key in nama. Okey, cikgu jangan lupa tak key in nama. Okey, 35 dah separuh dah. Okey, ada yang cikgu yang tak boleh join lagi. Ke line cikgu perlahan sikit. Okey, kita ada 10 soalan ya. 10 soalan. Soalan yang senang saja. Kalau cikgu dah ikut daripada tadi sehingga sekarang, pasti cikgu dapat menjawab. Ada yang soalan pilihan dia mungkin ada 2 tau. Mungkin ada 3 jawapan. Jadi cikgu kena baca dengan elok. Okey. Dia macam tanda di chatbot. Dia boleh tanda lebih daripada 1. Okey, jadi saya masih menunggu cikgu-cikgu untuk masuk. Kita ada 37 orang. Lepas cikgu dah habis jawab Quizlet, cikgu kena balik ke Google Meet ya. Cikgu kena balik semula ke Google Meet. Okey, ni cikgu dah keluar daripada Google Meet kan. Tapi cikgu masih boleh dengar suara saya. Okey, saya belum start lagi. Ada lagi 37. Okey, kalau tak ada countdown 10 ke 10. Kalau tak ada saya akan start bas ya. Okey. Fikir-fikir nak join ML nak join pun boleh juga. Tapi nanti hadiah akan ambil keluar lah. Kita akan bagilah hadiah untuk cikgu-cikgu ya. Okey, ada lagi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 3, 3, 2, 1, 0. Okey, kita akan jalan ya. Oh, ada. Saya nampak ada dah masuk 40. Ada lagi ke yang saya nak tunggu ni? Kalau cikgu nak saya tunggu, cikgu drop dekat chatbox sana. So, saya tahu cikgu nak saya tunggu. Adakah yang saya nak tunggu lagi? Kalau tak, saya akan start. Abang Salihah kata line slow. Okey. Tak dapat masuk. Internet slow.
Okey. Kalau cikgu tak dapat masuk, dah cuba beberapa kali tak dapat masuk, cikgu boleh stay lah dekat Google Meet ni. Cikgu boleh tengok daripada live ya. Bolehlah bagi semangat bagi kawan-kawan lain. Okey? Boleh. Okey, jadi kita akan start bas. Okey, cikgu-cikgu 41 orang penumpang di sini, 42 dah tambah seorang. 42 penumpang kat sini. Okey, kita nak start bas. Sebab saya nampak ada yang guna nama short form ya. Jadi nama-nama yang short form ni kalau menang tolong kontak balik saya ya. Sebab ada yang nama D ni. Ada yang nama yang glamour-glamour. Okey. Okey, tak nak cakap banyak dah. Okey, kita akan start ya. Okey, saya akan tekan start. Ready, go. Cikgu-cikgu lain yang tak ikut boleh monetize dekat muka surat Google Meet sini.
Okey, kita nampak ramai yang dah siap jawab. Ada cikgu yang belum lagi siap jawab. Tak apa, saya akan tunggu. Okey, saya akan bagi 1 minit dan saya akan tunggu cikgu jawab ya. Setakat ini kita tak nampak lagi yang jawab betul semua. Susah sangat ke cikgu? Tak apa, saya akan tunggu. Top 5, kita ada hadiah top 5. Cikgu kalau betul banyak, cikgu akan naik di atas. Cikgu Nisa ni naik cepat sebab dia jawab betul ni. Dah ranking ke-14. So, kita tunggu dia. Ada yang cikgu mungkin tak berjaya nak jawab. Okey, dari kita nampak yang bawah ni tak berjaya nak jawab. Cikgu Fazliana tak siap lagi. Cikgu Gigi. Gigi ni cikgu siapa? Oi, Cikgu Nisa dah naik atas dah. Cikgu Dura pun tak siap lagi. Mungkin ada 1 soalan lagi. Tak apa, nanti kita akan go through bersama dengan cikgu dengan soalan-soalan ni ya. Cikgu yang di tempat 1 sampai 5, jangan confident sangat sebab kalau bawah ni ada cikgu yang jawab betul banyak, dia akan naik. Jadi cikgu akan turun. Okey, kita akan tunggu Cikgu Nisa. Dah jatuh balik.
Cikgu Dura dah siap ya? Okey, tak apa. Cikgu Nisa dah siap ke belum? Kalau dah siap, saya akan ending. Cikgu Mida, Cikgu Mus, Cikgu Ita, Cikgu A ada juga. Cikgu Gigi. Wah, Cikgu Nisa dah naik dah. Dah naik ranking ketiga. Okey, masa dah tamat. Okey, kita nampak first Cikgu Nur Amanina. Saya tepuk bagi kamu. Okey, ranking yang kedua Cikgu Rosma, ranking yang ketiga Cikgu Nisa, ranking yang keempat Cikgu Yap, ranking yang kelima Cikgu Kisna. Okey, your present. Cikgu akan dapat hadiah ini. Tolong jumpa saya pada hari Isnin nanti. Okey, untuk hadiah cikgu. Okey, kalau cukup saya akan bagilah ranking ke-6, ke-7, ke-8 sebab saya tak pasti ada berapa lagi. Okey. Okey, kita tengok daripada sini. Nampaknya soalan nombor 3, soalan nombor 6, soalan 7, 8, 9. Itu ialah soalan yang kritikal. 3, 6, 7, 8, 9. Okey, cikgu dah ingat kan nama kan? Saya kena print screen ni. Okey, saya dah print screen. Nanti boleh tuntut hadiah dengan saya pada hari Isnin ya. Tuntut ya. Kalau tak tuntut tak ada hadiah nanti. Okey. Kita tengok soalan yang kritikal. Kejayaan pembelajaran kooperatif bergantung kepada 3 elemen. Sebenarnya elemen root, okey, elemen struktur, elemen pengurusan. Tapi pencapaian murid tak masuk ya. Kita tak gantung pada pencapaian murid. Jadi jawapan dia root, struktur, pengurusan. Okey, lagi soalan yang kritikal, soalan 6. Pilih 3 kebaikan mengamalkan struktur pembelajaran kooperatif, pelibatan murid yang maksimum. Okey, ya. Kesalahan murid dapat dibetulkan oleh guru dengan serta-merta. Ini tidak. Okey, jadi kesalahan ni memang out. Menggalakkan kolaborasi murid ini yes. Memberikan keselamatan rutin dan keseronokan. Jadi jawapan dia ialah 1, 3, 4. Okey. Sebab kesalahan boleh dibetulkan dengan serta-merta, kita bukan gantung semata-mata kepada pembelajaran kooperatif. Dekat tempat-tempat lain, contoh dia yang bukan kooperatif pun cikgu boleh betulkan. Contoh dia penilaian. Kita buat penilaian kendiri, penilaian berpasangan pun cikgu boleh betulkan dengan serta-merta ya. Okey, soalan 7 rob ni tadi dah bincang. So yang betul ialah respect R, O ownership yes. Okey. P participate salah. E dengan engagement salah. Okey, jadi cikgu kena tengok balik yang ini ya. Okey, soalan 8. Berikut merupakan langkah dalam aktiviti think, pair, share kecuali membuat penilaian secara berpasangan. Kita tak bagi dia buat. Bila think, pair and share kita tak bagi dia buat secara berpasangan. Okey, yang ni yang salah.
Okey, yang ke-9, apakah tujuan untuk menjalankan aktiviti telling lies? Ini tadi Cikgu Arul ada cakap ialah kita nak hubung kait dengan pembelajaran terdahulu. Maksudnya kita akan ulang kaji benda-benda yang dia dah belajar. So that's why dia tahu macam mana nak pilih betul, macam mana penyataan mana yang salah. Okey? Jadi ini adalah jawapan yang untuk yang kritikal. Jadi tolong ingat untuk tuntut hadiah cikgu dengan saya pada hari Isnin. Okey, jadi itu saja untuk kuis untuk CPD hari ini dan saya akan serah kepada Cikgu Mariati untuk rumusan pada hari ini. Okey, Cikgu Mariati, Cikgu Mariati. Baik, dengar ke? Assalamualaikum semua. Selamat petang. Harap semua masih mampu bertahan ya. Maklumlah petang-petang. Godaan memang maha hebat. Yang mata mengantuk macam-macam ya. Baik, saya akan teruskan bahagian yang paling digemari oleh semua, iaitu bahagian akhir workshop ini, bahagian rumusan. Jadi sekarang kita akan aplikasikan salah satu CS structure, iaitu show your view. Baik. Berarti mungkin kena off kan mic. Okey, boleh nampak slide tak? Boleh, boleh. Boleh ya? Okey. Kita akan buat aktiviti show your view. Jadi di ruangan chatting, saya minta guru-guru untuk dropkan pada ruangan chatting tahap kefahaman guru-guru dengan perkongsian untuk workshop kali ini. Jika cikgu-cikgu faham ya mengenai CS structure, faham dengan baik, maka cikgu boleh letak emoji smiley. Kalau kata kurang jelas, agak confused, boleh letak emoji confused lah. Ataupun langsung tak dapat apa hari ni, memang tak faham, cikgu boleh dropkan komen emoji set kat situ. Okey, jom kita buat sekarang. Okey, setakat yang saya tengok ni ramai yang dah faham ya. Okey. Wah, terbaik cikgu. Okey, baik. Bagi cikgu-cikgu yang kurang jelas ataupun memang tidak faham, terutamanya cikgu-cikgu baru lah, cikgu-cikgu baru, cikgu-cikgu boleh minta bantuan ML masing-masing ya. Kerana untuk makluman semua, kita akan ada lesson observation masa yang terdekat ni, lebih kurang ataupun tempoh yang dijangkakan adalah pada 1 September. Lesson observation pada 1 hari bulan 9. Jadi guru boleh bersedialah ya. Baiklah, saya akan terangkan sekali lagi LO dan SC yang kita dapat hari ini. Objektif hari ini iaitu mengenal pasti
struktur pembelajaran kooperatif bagi menggalakkan peningkatan dalam pemenjadian murid secara holistik. Kriteria kejayaan adalah mengenal pasti dan menggunakan 4 prinsip prinsip ROP dalam pembelajaran kooperatif, mengetahui cara atau teknik untuk menjalankan struktur pembelajaran kooperatif dalam tempoh norma baru, dan yang terakhir adalah mengaplikasikan struktur pembelajaran kooperatif di dalam bilik darjah. Okay. Jadi setakat itu sahaja untuk workshop kita kali ini. Dan sebelum saya akhiri, Ruh akan masukkan link ya untuk maklum balas workshop kali ini. Saya minta semua cikgu untuk isi dan saya serahkan kembali pada Ruth. Terima kasih semua. Okey, masih pada cikgu-cikgu yang hadir. Okey, cikgu boleh stop komen di ruang chatting. Saya akan masukkan link untuk SPL KPM. Cikgu kena isi sekarang ya. Sebab nanti lepas 20 minit kita akan tutup. Dan juga link untuk maklum balas. Jadi cikgu ada 2 link cikgu kena isi sekarang. Okey, sementara cikgu isi, saya akan menjemputkan Puan Guru Besar kita Nur Azura binti Murad, Puan Nur Azura binti Murad untuk bagi sepatah 2 kata. Ada kan? Puan Guru Besar ada sini kan? Ada bersama ya? Tapi tak pasti boleh cakap ke tu. Okey, ya dengar. Okey, apa yang saya nak sampaikan hari ini, saya tengok workshop telah pun berjalan dengan baik. Tahniah kepada semua ML yang terlibat. Kemudian apa yang saya nak sebut ke sini, be prepared ya. Untuk hari Isnin ni mungkin kita ada satu taklimat untuk taklimat tentang pra-pendaftaran banci penduduk. Ya. Di mana semua guru dan AKP akan terlibat untuk banci penduduk dan juga kita juga akan